Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya nak sampaikan dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah main sorok-sorok dan kisah kedua adalah kisah pengawal bangunan pejabat. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Andy. Andy waktu kanak-kanak dia, masa dia kecil dulu, dia selalu ke rumah sepupu dia untuk bermain. Setiap hujung minggu, Andy dan juga adik-beradik dia mesti akan pergi ke situ, ke rumah sepupu dia tu. Dan sepupu dia pun ada ramai adik-beradik. Jadi ramailah yang bermain setiap kali bermain dekat situ. Yang bestnya main dekat situ sebab mak ayah kepada sepupu dia ni jenis yang tak kisah. Mainlah nak main apa-apa. Janji lepas dah bermain tu kemas balik. Jangan buat sepah. Macam tu je lah. Sebab tu lah seronok kalau bermain dekat rumah sepupu dia tu. Rumah sepupu dia ni agak besar. Rumah 2 tingkat. Lepas tu ada basement. Ada tingkat bawah tanah. Bilik bawah tanah yang agak luas. Biasanya dia orang kalau main sorok-sorok dekat situ, dia orang akan guna keseluruhan kawasan tu. Luar rumah. Lepas tu tingkat atas, tingkat bawah, bilik bawah tanah, semua dibenarkan untuk menyorok. Jadi luas lah kawasan tu kalau nak main menyorok ni. Seronok lah. Biasanya kalau dia orang bermain sorok-sorok ni, memang dah ada dia orang ready satu lampu suluh untuk siapa-siapa yang jadi tukang cari nanti. Maknanya orang lain menyorok, dia tukang cari. Yang tukang cari tu akan dapat satu lampu suluh. Tapi bukanlah setiap kali pergi ke rumah sepupu dia tu dia akan bermain sorok-sorok. Banyak lagi permainan lain. Tapi antara permainan favourite adalah main sorok-sorok lah. Kadang-kadang dia orang pergi tengok movie aja. Kadang-kadang pergi main permainan lain. Tapi kebanyakannya main sorok-sorok lah. Sebab tu macam permainan favourite dia orang pada masa tu. Pada satu malam minggu ni, macam biasalah, Andy dengan adik-beradik dia pergi ke rumah sepupu dia tu. Pada malam tu dia orang bermain sorok-sorok. Dan pada masa tu Andy antara salah seorang yang menyorok. Sepupu dia ni jadi tukang cari. Untuk pengetahuan penonton semua, Andy ni pada masa tu adalah yang paling muda di kalangan adik-beradik dia dan di kalangan sepupu dia. Dia yang paling muda dan tubuh dia yang paling kecil. Maknanya senanglah dia nak pergi menyorok dekat celah-celah yang sempit ni. Maknanya orang lain tak boleh masuk kat situ, dia je boleh masuk. Masa tu Andy berfikir, dekat mana tempat yang paling susah orang nak cari dia. Andy pun buat keputusan untuk pergi ke bilik bawah tanah. Bilik bawah tanah tu adalah tempat simpan barang. Dan juga bilik laundry, bilik basuh baju. Ada bakul baju, ada pakaian-pakaian kotor, ada mesin basuh, macam tu lah dekat bawah, agak bersepah lah. Dan biasanya dekat bilik bawah tanah tu gelap. Orang jarang buka lampu kat situ. Kat situ ada lampu tapi jarang dibuka lah. Permainan pun bermula. Sepupu dia yang jadi pencari tu mula mengira 1 sampai 20. Pada masa tu semua orang yang kena bersembunyi ni berselerak lari, cari tempat bersembunyi masing-masing. Andy pada masa tu memang dah plan nak pergi ke bilik bawah tanah. Dia pun pergilah berlari, pergi ke bilik bawah tanah. Bila Andy dah berada di bilik bawah tanah tu, Andy tengok keadaan sekeliling. Dekat situ ada mesin basuh, ada dryer. Lepas tu adalah benda-benda lain, kain-kain, lepas tu ada bakul, ada sabun basuh, semualah, pewangi, benda-benda macam tu lah. Andy tengok di antara mesin basuh dan juga dryer tu ada satu ruang yang kecil. Dia rasa dia boleh menyorok dekat situ. Dekat dengan mesin basuh tu ada satu bakul. Dalam bakul tu ada banyak pakaian lah. Pakaian, lepas tu ada kain kain selimut. Andy ambil kain selimut tu dan pergi dekat ruang kecil antara mesin basuh dan juga dryer tu. Andy duduk dekat situ dan tutup keseluruhan badan dia guna kain selimut tu. Andy duduk diam aja dekat situ. Dia tak bergerak. Dia takut sepupu dia dengar. Masa tu daripada atas Andy dah dengar lah sepupu dia ni bilang 18, 19, 20. Dah habis masa untuk menyorok. Lepas tu Andy dengar lah bunyi sepupu dia ni mula mencari orang-orang yang menyorok ni lah. Kesana kemari. Tak lama lepas tu Andy terdengar bunyi tapak kaki daripada atas turun tangga menuju ke bilik bawah tanah tempat dia menyorok tu. Dan bunyi tapak kaki tu makin dekat ke arah dia. Lepas tu dia rasa kepala dia ni macam ada orang tepuk. Macam ada orang tepuk macam tu. Masa tu Andy ni dia rasa macam kecewa jugalah. Sebab dia rasa tempat dia menyorok tu memang dah strategik dah. Memang dah susah orang nak cari.
Tapi sekejap aja orang jumpa. Andy bangun, lepas tu dia cabut kain selimut yang dia pakai tadi. Sambil dia cakap lah, aduh cepatnya kau jumpa aku. Tapi lepas saja selimut tu ditarik, Andy tengok dekat dalam bilik tu tak ada orang pun. Lepas saja dia cakap macam tu, barulah nampak sepupu dia ni datang bawa torchlight, nampak cahaya lampu tu. Lepas tu sepupu dia baru jumpa dia, sebab tadi dia dah bercakap macam tu agak kuat sepupu dia dengar. Barulah nampak sepupu dia turun ke bilik bawah tanah, suluh dia, aku dah jumpa kau. Maknanya tadi yang bunyi tapak kaki, lepas tu dia rasa kepala dia tu ditepuk, tak tahu siapa. Masa tu Andy dia tak adalah fikir benda pelik-pelik. Dia fikir mungkin bunyi tapak kaki tu dia tersalah dengar. Orang berlari jauh tapi dia dengar macam dekat. Lepas tu dia fikir benda yang tepuk kepala dia tu tadi, mungkin ada barang-barang yang jatuh atas kepala dia. Tapi memang tak boleh nak tipu lah, Andy ni ada juga rasa takut sikit pada masa tu. Tapi dia tepis semua tu. Dia tolak tepi. Sebab sekarang ni orang dah jumpa dia, jadi dia pula yang kena mencari. Sebab pada masa tu dia yang paling kecil dan dia yang paling muda. Jadi dia nak buktikan diri dia ni berani. Andy risau kalau dia berhenti bermain pada masa tu. Lain kali kalau orang nak main sorok-sorok, orang dah tak ajak dia. Jadi tibalah giliran Andy pula yang jadi pencari. Andy pun menghadap dinding, tutup mata dia dan bilang daripada 1 sampai 20. Masa bilang tu Andy ni dengar lah orang berselerak lari. Lepas tu Andy terdengar ada seseorang yang turun ke tempat dia bersembunyi tadi. Masa tu Andy memang dah plan. Mula-mula aku nak pergi ke tempat aku menyorok tadi. Dekat tepi mesin basuh, dekat bilik bawah tanah tu. Bila Andy dah habis kira sampai 20, dah tak dengar dah bunyi tapak kaki. Andy pun buka lampu suluh dia tu dan pergi ke bilik bawah tanah. Bila dah sampai dekat bilik bawah tanah tu, Andy pun suluh lah dekat arah ruang tempat dia menyorok tadi tu, antara mesin basuh dan juga dryer. Andy nampak ada orang sedang menyorok dekat situ, macam dia tadilah, berselubung dengan kain selimut. Andy pun suluh pergi dekat orang menyorok tu dan ditarik selimut. Masa ni lah Andy ternampak satu wajah yang sangat mengerikan. Wajah tu berwarna putih dan tersenyum dekat Andy. Andy menjerit macam orang gila pada masa tu sebab terlalu takut. Masa tu ramailah sepupu-sepupu dia, adik-beradik dia semua berlari dan turun ke bilik bawah tanah tu. Masa Andy menjerit tu, dia tutup mata sebab dia takut sangat. Dia punya torchlight pun terlepas. Dia tutup mata dia macam tu. Bila semua orang dah ada dekat bilik bawah tanah tu, Andy ceritakanlah apa yang dia nampak. Dia nampak orang tadi menyorok dekat sini. Orang tu senyum dekat dia. Muka orang tu warna putih. Dia cerita semualah. Lepas tu adik-beradik dia, sepupu-sepupu dia ni bawalah dia naik atas. Bila dah jadi macam tu, diorang ni berhentilah bermain sorok-sorok. Dan diorang pergi tengok movie pula. Sekarang ni Andy dah besar, dah dewasa. Dan katanya Andy sampai sekarang ni dia masih lagi tak dapat lupa macam mana rupa benda tu. Pandang dia sambil tersenyum. Dan sampai sekarang ni Andy masih lagi terfikir, adakah benda tu main sama-sama dengan dia orang. Sebab masa dia menyorok, benda tu jumpa dia. Bila time Andy cari pula, Andy pula jumpa benda tu. Kisah kedua ni berlaku pada tahun 2012 di Filipina. Untuk nak memudahkan penceritaan, saya akan gunakan nama samaran Joseph. Pada masa tu, Joseph bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan di sebuah blok pejabat. Joseph kata, kerja dekat situ gaji tak berapa tinggi. Tapi yang buatkan dia suka kerja kat situ adalah jarak. Jarak daripada rumah dia ke tempat kerja tu. Memang sangat dekat, tak sampai 2 km. Jadi Joseph ni memang dah biasa setiap hari berjalan kaki, berulang-alik ke tempat kerja. Waktu Joseph bekerja, shift dia bermula pada jam 11 malam sampai 11 pagi. Joseph ni memang bekerja pada waktu malam lah dekat situ. Tapi dia memang selalu datang awal. Biasanya jam 10 malam memang dia dah ada dekat tempat kerja. Setiap kali datang tu, Joseph ni dia akan lepak-lepak dulu. Dia buat air kopi dan dia lepak dengan pengawal yang ada dekat situ. Joseph setiap hari akan lakukan benda yang rutin, benda yang sama aja. Jadual dia sama aja setiap hari. Maknanya contoh, pukul 11 mula kerja, kena pergi meronda. Sejam lepas tu kena pergi lagi meronda. Maknanya benda yang sama aja dia perlu buat. Bangunan pejabat yang Joseph jaga ni ada 4 tingkat. Tapi kalau nak kira dengan tingkat bawah tanah tempat orang parking kereta tu, jadi 5 lah. Ada banyaklah ruang pejabat dekat dalam bangunan tu. Dan dalam banyak-banyak pejabat dalam bangunan tu, ada satu pejabat yang beroperasi pada waktu malam.
Dalam pejabat yang beroperasi pada waktu malam tu, ada lebih kurang 15 orang staf. Tapi 15 orang staf dalam pejabat yang bekerja pada waktu malam tu, kebanyakan masa memang berada dalam pejabat. Dia tak jaranglah keluar, kecuali kalau pergi ke tandas ke ataupun ada urusan apa-apa dengan pengawal, barulah dia orang keluar. Jadi Joseph memang jaranglah berinteraksi dengan mana-mana staf yang bekerja pada waktu malam tu. Biasanya memang tak bercakap lah, kecuali kalau staf-staf tu ada perlukan bantuan dia, barulah dia bercakap dengan staf tu. Biasanya Joseph akan mula daripada tingkat bawah tanah tu, tempat orang parking kereta. Lepas tu dia naik satu tingkat, sampailah tingkat paling atas, tingkat 4. Biasanya Joseph ni, bila dah sampai dekat rooftop, dekat tingkat 4 tu, dia akan lepak dulu dekat situ. Sebab katanya Joseph, dekat atas tu pada waktu malam tenang, suasananya tenang, udara pun sejuk, dan pemandangan yang cantik. Masa kejadian ni berlaku, Joseph dah bekerja dekat situ lebih kurang 10 bulan. Macam-macam cerita seram dah yang dia dengar. Tak kira lah sama ada daripada pengawal sendiri ataupun daripada staf-staf yang bekerja dekat situ. Kebanyakan orang yang bekerja dekat situ akan bercerita perkara yang sama. Cerita pertama adalah penampakan hantu separuh badan. Hantu tu hanya ada bahagian pinggang ke atas saja. Dan kabar anginnya, dah ramai yang nampak benda tu terapung-apung dekat kawasan pejabat tu. Cerita yang kedua yang famous dekat situ adalah tentang bunyi. Bunyi macam ada orang tengah buat parti dekat dalam bangunan tu, padahal bangunan tu kosong. Joseph tak berapa percaya pasal benda-benda ni, sebab dia sendiri sepanjang bekerja dekat situ selama 10 bulan, tak pernah sekali pun dia terserempak dengan benda-benda ni. Tak kira lah yang hantu separuh badan tu ke, ataupun yang bunyi-bunyi macam orang sedang buat parti, dia tak pernah dengar dan tak pernah nampak benda-benda tu. Sampailah satu hari, kebetulan pada masa tu Joseph bekerja seorang diri, sebab partner dia yang patutnya bekerja dengan dia pada malam tu cuti sakit. Tapi perkara yang berlaku kepada Joseph ni bukanlah macam yang orang selalu cerita tu, ternampak hantu separuh badan ataupun terdengar bunyi-bunyi bising macam orang buat parti dalam bangunan. Tak, ini benda lain. Joseph masih lagi ingat tarikh dan hari perkara ni berlaku. Joseph kata perkara ni berlaku pada 24 Februari 2012 pada hari Ahad. Masa tu Joseph seorang-seorang aja bekerja. Malam tu adalah malam minggu, dan pejabat yang beroperasi pada waktu malam tu ditutup pada hari tu. Maknanya memang betul-betul Joseph seorang pada malam tu. Pada malam tu Joseph bekerja macam biasalah. Dia akan ronda kawasan bawah dulu, tempat parking kereta bawah tanah. Lepas tu naik setingkat sampailah tingkat 4. Bila tingkat 4 tu dia akan lepak dulu, ambil angin, dan dia akan turun balik. Masa dia nak turun balik tu lah, dekat salah satu tingkat ni, tingkat 3 ke tingkat 4 macam tu lah, Joseph ni ternampak ada seorang lelaki masuk ke dalam salah satu bilik pejabat. Bila ternampak lelaki tu masuk dalam pejabat tu, Joseph ni rasa hairan lah. Sepatutnya kalau nak bertugas malam ke apa, kena letak satu memo, kena letak satu macam nota lah, pemberitahuan dekat pondok pengawal yang mengatakan dia nak kerja pada malam tu. Tapi Joseph tak terima sebarang memo pada hari tu, pada malam tu. Pada masa tu Joseph mula berfikir, mungkin ada orang pecah masuk dalam bangunan pejabat ni. Jadi Joseph dia rasa macam tercabar lah. Masa time dia bertugas, ada orang datang nak pecah masuk, mungkin nak mencuri ke apa kan. Dia pun teruslah ikut orang tu, orang yang dia nampak tadi masuk dalam pejabat tu. Bila dah sampai dekat pintu pejabat tu, Joseph buka dia punya torchlight, suluh ke dalam. Dia masuk ke dalam, dia cari ke dalam keseluruhan ruang pejabat tu. Memang tak ada orang lah. Tapi Joseph rasa masih tak puas hati. Dia pun turun ke bawah, pergi ke bilik pengawal dan tengok monitor CCTV. Joseph dia undur balik rakaman CCTV tu sampailah dekat masa yang dia nampak ada orang dekat pejabat tadi. Dan bila dia tengok, memang betul ada satu susuk orang ni berdiri dekat pintu pejabat. Tapi bentuk dia agak pelik. Orang tu saiz kepala dia agak kecil, dan badan dia besar. Bila rakaman tu berjalan, Joseph ni ternampak benda tu menyerap masuk ke dalam dinding pejabat, bukannya masuk melalui pintu, masuk melalui dinding. Bila dah ternampak benda tu, dekat mata kasar pun nampak, dalam rakaman CCTV pun nampak, Joseph rasa macam keliru, rasa macam sedikit takut. Dia rasa macam bingung lah, nak buat apa ni. Dia nak tulis report ke tak pasal benda ni. Sebab nak tulis apa kan dalam report,
Takkanlah dia nak tulis ada nampak seorang lelaki, lepas tu lelaki tu masuk menembusi satu dinding pejabat. Takkan nak report macam tu kan. Jadi akhirnya Joseph dia senyapkan je lah. Dia buat-buat tak tahu je lah pasal perkara ni. Dia tak cerita dekat kawan-kawan pengawal dia. Dia tak cerita dekat pihak pengurusan. Dia diamkan saja perkara ni. Masa pun berlalu. 2-3 minggu dah berlalu semenjak Joseph nampak benda tu. Tak ada lagi penampakan benda tu. Sampailah satu hari ni Joseph bertugas macam biasa. Dan pada malam tu dia ada rakan setugas. Maknanya 2 orang lah. Pada masa tu Joseph ni pergi meronda. Naik daripada bawah, daripada tempat parking kereta bawah tanah sampai ke atas macam biasalah. Dia ada bawa walkie-talkie pada masa tu. Yang seorang lagi duduk dekat pondok pengawal. Kejap lagi kiranya tukar pula. Joseph pula duduk dekat pondok, yang seorang lagi pergi meronda. Pada masa tu Joseph daripada rooftop tingkat 4 tu nak turun ke bawah. Masa tu tingkat 4 ke tingkat 3 macam tu lah. Tiba-tiba walkie-talkie dia berbunyi. Pengawal yang ada dekat pondok tu minta tolong Joseph untuk pergi periksa dekat satu bilik pejabat ni. Bilik pejabat tu adalah bilik pejabat sama yang Joseph pernah nampak ada seorang lelaki masuk melalui dinding pejabat. Dia menyerap masuk dalam dinding tu. Tempat yang sama. Joseph pun pergilah periksa dekat pejabat tu. Joseph tengok dekat pintu dekat luar, lepas tu masuk ke dalam, memang tak ada orang. Joseph pun bagi tahulah balik pengawal yang ada dekat bawah tu. Dah check semua clear, tak ada orang. Masa tu pengawal yang ada dekat bawah tu bagi tahu Joseph melalui walkie-talkie, aku nampak ada seorang lelaki berdiri dekat tepi kau, depan office tu. Lebih kurang 2-3 inci je dekat tepi kau. Takkan kau tak perasan? Bila dengar macam tu, Joseph ni macam dah marah lah. Dia rasa macam dipermainkan. Joseph pun turun ke bawah. Bila dah sampai ke bawah, Joseph bercakap lah dengan pengawal yang ada dekat pondok ni, kat bawah ni. Kau ni janganlah main-main. Aku tak nampak orang pun dekat atas tu. Lepas tu pengawal tu ajaklah Joseph ni datang tengok sendiri dekat skrin CCTV tu. Bila Joseph tengok, memang betul ada seorang lelaki sedang berdiri dekat depan pintu office tempat dia pergi periksa tadi. Dan benda tu adalah benda yang sama dia pernah nampak 2-3 minggu yang lepas. Lelaki yang saiz kepalanya agak kecil tapi badan dia besar. Pengawal yang kerja sekali dengan Joseph pada malam tu ada buat laporan pasal perkara ni. Dan pihak atasan memang mati-mati tak percayalah. Pihak atasan cakap Joseph dan juga seorang lagi pengawal ni yang bertugas dengan dia pada malam tu cuma mereka-reka cerita. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.